Assalamualaikum, nama saya Aminin binti Muhammad Razi dan kumpulan saya terdiri daripada 4 orang. Kami telah memilih tajuk isu-isu pelaburan asing di China. Pengenalan, pembangunan sesebuah negara ini akan dapat dikembangkan dengan adanya kepakaran seseorang pemimpin di sesebuah negara. Yang kedua, kepakaran ini adalah untuk membentuk pelbagai sumber ekonomi yang akan dapat menampung kepada kecukupan negara dan juga kepada kesejahteraan rakyat di negara mereka. Yang ketiga, kerana setiap negara memerlukan sumber pendapatan yang bersifat berganda untuk menjamin kepada kelangsungan ekonomi untuk jangka masa yang panjang. Seterusnya, Fraud 1993 menyatakan bahawa pelaburan asing lebih dikenali sebagai Foreign Direct Investment (FDI). Ia merupakan satu metod yang menjurus kepada alat untuk pemindahan modal yang bersifat antarabangsa. Metod ini digunakan dalam kalangan negara-negara maju di barat khususnya dan dengan pemakaian metod pelaburan asing. FDI ni dia akan menjadikan negara tersebut akan membangun daripada segi ekonomi pembangunan dan ia juga dapat meningkatkan kepada kesejahteraan rakyat dari segi peningkatan pendapatan secara berperingkat dan juga konsisten mengikut bidang pekerjaan yang diceburi. Seterusnya, kajian yang dijalankan oleh sarjana-sarjana terdahulu menyatakan bahawa negara-negara yang mempunyai kualiti pasaran yang semakin meningkat ini adalah diukur daripada tahap kecairan pasaran dan juga bagaimana mereka berjaya untuk mengawal kepada kecekapan harga yang tinggi untuk mendapatkan manfaat dan juga keuntungan yang lebih baik menerusi pelaburan asing yang dijalankan di negara tersebut. Ia juga adalah sebagai salah satu kepentingan untuk mengetahui dengan lebih baik akan kualiti pelaburan asing terhadap pertumbuhan ekonomi semasa di sesebuah negara. Pelaburan asing ini juga telah berlangsung sejak 2 dekad yang lalu dan pelbagai negara dari seluruh dunia telah mengambil peluang dengan melakukan pelaburan asing dengan pelbagai inisiatif yang telah diambil oleh kerajaan di negara tersebut supaya insentif pelaburan asing yang diambil ini boleh dilakukan secara bersungguh-sungguh dan juga akan membangunkan ekonomi yang lebih pesat kepada negara mereka. Seterusnya, Alfaro 2009 menyatakan bahawa pembangunan melalui pelaburan asing ataupun FDI ini akan memberikan beberapa manfaat yang khusus kepada negara-negara yang mengamalkan galakan ekonomi melalui pelaburan asing. Antaranya adalah seperti limpahan pengetahuan pemindahan teknologi sebagai proses baru terhadap pembentukan pasaran domestik. Pembelajaran ini juga untuk kesejajaran ekonomi negara dan merupakan latihan kerja dan juga pengurusan yang berterusan. Seterusnya, sekitar tahun 80-an, Foreign Direct Investment (FDI) ini telah menjadi medium yang terpenting terhadap perubahan integrasi ekonomi dunia melalui tawaran pinjaman keuangan antarabangsa. Dari sisi kebaikan di dalam FDI ini, ia dibangunkan oleh sesebuah kerajaan, ekonomi di negara tersebut akan mengalami kepesatan yang agak cepat dan juga ianya membawa kepada keberhasilan kepada kejayaan pembangunan ekonomi di negara tersebut. Kepesatan ni juga telah mendapat perhatian daripada pakar-pakar ekonomi di seluruh dunia. Seterusnya, Antek 2010 menyatakan bahawa peningkatan kepada aliran pelaburan asing yang berlaku pada hari ini adalah terbukti apabila graf aliran masuk terus meningkat kepada 1.2 trilion pada tahun 2010 dan peningkatan pesat terus berlaku pada tahun seterusnya. Oleh itu, apa yang ingin kita jelaskan di sini adalah objektif utama terhadap pembangunan aliran pelaburan asing di dalam aktiviti ekonomi di seluruh dunia hari ini adalah untuk mempercepatkan kepada pertumbuhan ekonomi dan secara teorinya pelaburan asing ini dijangka akan membawa kepada kesan yang positif kepada pertumbuhan ekonomi di seluruh negara. Assalamualaikum doktor, nama saya Muhammad Farouk bin Mat Yunus, nombor metrik 268422. Okey, sebenarnya saya pergi pada penentu aliran pelaburan asing di China. Menurut Siti Yasmah Yahya, Siti Daud dan Muhammad Iqbal Muhammad Uda 2020 menjelaskan bahawa negara China merupakan sebuah negara yang paling berkuasa di seluruh dunia terhadap aktiviti pembangunan ekonomi.
oleh kerana China telah melakukan sebuah reformasi dan juga liberalisasi ekonomi bermula Disember 1978 untuk memperkembangkan lagi pertumbuhan ekonomi di negara itu. Nah, hasilnya pada hari ini China merupakan negara yang terbesar yang melakukan transaksi pelaburan asing. Di sini kita boleh lihat statistik pelaburan asing di China tahun 2012 hingga 2022. Boleh lihat di mana 2017 mencatat jumlah yang paling sedikit iaitu 136.3 dan jumlah tahun yang paling terbanyak adalah 189.1. Berdasarkan kepada rajah di atas, pelaburan asing di China pada setiap tahun kian meningkat saban tahun walaupun pada pasca pandemik beberapa tahun yang lalu dan perkembangan pelaburan asing di China ini mengalami kepesatan. Dua, ini kerana kerajaan China sangat menekankan kepada reformasi dan liberalisasi ekonomi melalui keterbukaan industri serta perkembangan terhadap aktiviti ekspor dengan cara memberikan peluang dan juga ruang kepada pasaran kepada semua industri, namun ianya masih lagi di bawah kawalan kerajaan China. Pada masa yang sama juga, kerajaan China telah mewujudkan istilah model China di dalam menerangkan kepada proses pembangunan ekonomi melalui aktiviti pelaburan asing negara itu. Ini kerana negara China telah bangkit untuk memperkukuhkan ekonomi mereka dan juga untuk menjadi sebuah negara hegemoni yang memperkukuhkan ekonomi baru dengan memperkasakan kepada strategi pelaburan asing di luar negara ODI yang telah mengintegrasikan negara China ke dalam ekonomi utama di peringkat antarabangsa. Baik, di sini kita boleh lihat iaitu model China terhadap strategi pelaburan asing. Berdasarkan kepada pendekatan model China yang telah dibangunkan terhadap pelaburan asing secara langsung yang berlaku di negara ini, jelas kita melihat bahawa kerajaan China sangat komited di dalam membangunkan struktur ekonomi mereka di dalam kesemua bidang. PANWay 2007 menjelaskan bahawa aliran perdagangan melalui pelaburan asing di China semakin meningkat dari semasa ke semasa. Oleh kerana model ini adalah dibangunkan dengan menggunakan pendekatan pembangunan ekonomi politik semasa yang berlaku di China. Perkembangan terhadap aliran pelaburan asing di negara ini berlaku dengan pesat bermula dari tahun 1990 sehingga ke hari ini dan kebanyakan negara yang ingin mengikuti pendekatan model ini adalah amat sukar kerana model ini adalah bersifat hybrid, di mana ianya menggabungkan kepada elemen yang bertentangan dengan sistem ekonomi dan juga politik China di bawah pemerintahan autoriti daripada Parti Komunis China, PKC. Ini saya akan terangkan landscape pembangunan pelaburan asing di China. Landscape pembangunan pelaburan asing di China. Yang pertama adalah aliran pelaburan asing secara langsung di China telah mengalami kepesatan yang begitu memberangsangkan oleh kerana strategi-strategi yang telah dikendalikan oleh kerajaan di China bagi memastikan kelangsungan ekonomi negara itu akan terus berkembang dengan lebih baik untuk masa hadapan. ARC Group 2023 menjelaskan bahawa pada tahun 2022, China telah mencatatkan kadar pertumbuhan KDNK berdasarkan tahun ke tahun sebanyak 3%. Ini adalah prestasi terburuk China sejak daripada tahun 1970-an. Oleh kerana sasaran kerajaan China ini meningkatkan prestasi tahunan sebanyak 55%. Dan perkara itu berlaku oleh kerana berlaku pasca COVID-19 yang telah menyebabkan pusat komersial ekonomi terutamanya di Shanghai ini telah menyebabkan aktiviti ekonomi telah mengalami gangguan. Di sini kita lihat faktor pembentukan pelaburan asing di China. Kerajaan China telah menyasarkan pada tahun ini aliran peningkatan pelaburan asing di negara ini akan meningkat setelah kerajaan yakin dengan dasar sifat COVID oleh kerana kerajaan China telah mula membuka ruang untuk perjalanan ekonomi di peringkat antarabangsa ini akan terus berlangsung untuk meningkatkan aliran pelaburan asing. Dan Nikkei Asia telah membuat ramalan bahawa aliran pelaburan asing di China akan mengalami peningkatan sebanyak 4.7% pada tahun. Manakala Morgan Stanley dengan lebih optimistik meramal bahawa peningkatan akan berlaku sebanyak 5.4%. ARC Group 2023 juga menjelaskan bahawa aliran pelaburan asing yang berlangsung di China ini juga turut mengalami berkaitan dengan kadar inflasi yang berlaku di China di mana berdasarkan kepada sorotan terhadap ekonomi di China. Pada tahun 2022, kadar inflasi yang berlaku terhadap negara ini adalah stabil seiring dengan kenaikan harga yang pesat dan indeks harga pengguna CPI 2022 di China 2.1%, lebih tinggi berbanding pada tahun 2021.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Shah Afiq bin Amir, nombor metrik 268474. Saya akan sambungkan slide pembentangan. Slide pembentangan seterusnya adalah pelaburan asing secara langsung di China. ARC Group menjelaskan bahawa pelaburan asing ataupun Foreign Direct Investment (FDI) pada tahun 2022 telah mencapai kepada keuntungan sebanyak 189.13 bilion dan pertumbuhan tahun ke tahun adalah sebanyak 4.5% dan ianya adalah sedikit perlahan jika ingin dibandingkan dengan tahun 2021. Dan angka ini adalah seakan-akan menjurus kepada pra-pandemik yang mempunyai purata pertumbuhan tahun ke tahun sebanyak 3.1% sekitar tahun 2018 dan juga tahun 2020. Pelaburan asing yang berlangsung di China pada tahun 2020 menunjukkan kepada kemerosotan oleh kerana perberhentian sepenuhnya yang bersifat mengejut dan tahun tersebut oleh kerana semua aktiviti ekonomi termasuklah ekspor diberhentikan serta-merta dan selain itu juga pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan pelaburan asing di China juga adalah disebabkan oleh keputusan daripada kerajaan China yang telah meliberalisasikan senarai negatif sektor dan juga aktiviti yang menghadkan kepada sebarang bentuk aktiviti yang melibatkan pelaburan asing pada tahun 2021. Dan tindakan China adalah sebagai salah satu langkah untuk menarik balik semua sekatan di dalam industri pembuatan untuk pelabur-pelabur asing di zon perdagangan bebas dan juga untuk mewujudkan kepada persekitaran ekonomi yang kurang ketat untuk memastikan pelaburan yang dilakukan adalah kerana berada di tahap yang memberangsangkan. Slide seterusnya adalah isu-isu pelaburan asing di China. Markus Taub menyatakan bahawa hari ini penyumbang terbesar kepada aktiviti pelaburan asing adalah kerana berlakunya globalisasi yang semakin mencabar kepada keupayaan ekonomi serantau untuk negara-negara di seluruh dunia menyesuaikan diri dengan keadaan ekonomi semasa. Jurang prestasi yang semakin lama semakin besar antara rantau-rantau ini oleh kerana berlakunya beberapa faktor yang jelas kelihatan antaranya adalah kepesatan teknologi yang semakin canggih, pasaran lanjutan dan juga tahap permintaan yang semakin banyak ini telah menyebabkan negara-negara serantau ini telah mengambil peluang ini. Kemudian mereka mengambil langkah untuk melakukan pelaburan-pelaburan yang menguntungkan sekaligus ianya adalah langkah untuk mengembangkan ekonomi yang lebih kukuh untuk jangka masa yang panjang. Namun, dalam pada masa yang sama juga, untuk melakukan sebarang bentuk pelaburan asing yang menguntungkan, sesebuah negara perlu bersedia dengan penyusunan semula strategi-strategi untuk memastikan bahawa pelaburan tersebut akan mencapai kepada keberhasilan daripada kedua belah pihak. Selain daripada itu, untuk membina peluang pembangunan serantau supaya ianya meningkatkan kepada daya pengeluaran, meningkatkan kepada kemahiran yang tertentu di dalam bidang yang tertentu dan juga untuk penambahbaikan di dalam persekitaran tempatan. Isu yang berlaku kepada kebanyakan negara terhadap pelaburan asing ini adalah kelemahan dari segi beberapa struktur yang kurang diberikan perhatian. Antaranya adalah kelemahan asas pelaburan asing. Pertama, kelemahan dari segi sumber kemakmuran di dalam negara. Kedua, keselamatan dan juga alam sekitar yang terancam. Ketiga, penghijrahan secara besar-besaran. Keempat, ketinggalan di dalam pembangunan infrastruktur dan pelaburan swasta. Kelemahan asas terhadap struktur pelaburan asing di sesebuah negara. Kelemahan asas pelaburan asing. Oleh kerana itu, seperti yang berlaku di negara China, negara ini merupakan sebuah negara yang sangat mengutamakan pembangunan serantau di mana penduduk di negara itu adalah padat di setiap wilayah. Dan pada hari ini penduduk di China menghampiri kepada 900 juta orang.
Dan semenjak kerajaan China telah melakukan pembaharuan terhadap ekonomi di negara mereka pada tahun 1978, China telah merangka dasar pembangunan yang dominan secara beransur-ansur dan mereka lebih mementingkan kepada pelaburan asing secara langsung di dalam jumlah dan juga nilai yang besar dan hasil daripada pelaburan-pelaburan asing yang telah berlangsung di China. Peningkatan yang ketara daripada KDNK di sesetengah wilayah seperti contoh Rantau Timur China telah menyumbang 88% keuntungan daripada hasil pelaburan asing melalui industri-industri yang tertentu dan ianya berjumlah 308 bilion. Isu kestabilan pelaburan asing di China. Antara isu yang dibangkitkan terhadap pelaburan asing di China pada hari ini adalah kebimbangan terhadap kebutuhan untuk mencapai kata sepakat terhadap teknologi antara Amerika Syarikat China, di mana kerajaan China masih lagi ragu-ragu dan juga masih belum bersedia untuk membuka lebih banyak aktiviti ekonomi secara meluas kepada dunia luar, dan juga kerajaan China telah menghalang kepada aktiviti aliran tunai ke negara mereka. Seperti contoh yang dapat dijelaskan adalah sekatan pelaburan yang dilakukan oleh China terhadap negara barat yang berterusan akan dirasai oleh China dari sudut ekonomi melalui pelbagai sektor. Ianya dapat dilihat daripada pelaburan asing langsung oleh syarikat-syarikat asing di China, di mana pada suku kedua sahaja penurunan yang berlaku adalah sebanyak 87%, yang mewakili kepada jumlah 4.9 bilion dan hanya adalah yang terburuk di dalam sejarah ekonomi di China sejak tahun 1998. Berikut adalah graf penurunan pelaburan asing di China. Isu yang seterusnya adalah berkaitan dengan sekatan pelaburan yang ketat dan juga sekatan hub commercial industry di Shanghai, China. Lori Kawati menyatakan bahawa pada April sehingga Jun 2022, pelaburan asing di China ini telah mengalami penurunan sebanyak 50% oleh kerana China telah menghadkan dan juga mengetatkan sekatan terhadap hub komersial di Shanghai. Oleh kerana dasar sifar COVID-19 yang telah diaplikasikan daripada kerajaan China, dan perkara ini telah menyebabkan ketidaktentuan dan juga menyebabkan China mengalami kepada permasalahan, di mana mereka telah kehilangan momentum pelaburan yang sebenar. Contoh jelas adalah walaupun aktiviti ekonomi di China telah kembali pulih semenjak dari pasca COVID, pelaburan asing terus mengalami penurunan. Dan Kementerian Perdagangan China menyatakan bahawa hanya 2.7% syarikat asing yang berminat untuk melabur ke negara itu, dan ianya berlarutan selama 6 bulan pertama bagi tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fasha binti Nordin. Saya akan sambung dengan perbandingan pelaburan asing antara Amerika Syarikat dan China. Dan berikut ialah graf perbandingan pelaburan asing antara Amerika Syarikat dan China. Perbandingan pelaburan asing antara Amerika Syarikat dan China. China menghadapi cabaran terhadap pelaburan asing di negara itu oleh kerana ketidakseimbangan terhadap usaha liberalisasi yang ingin dibangunkan oleh kerajaan China dan angka-angka pelaburan asing yang telah dicadangkan kepada usaha liberalisasi tersebut. Pelaburan asing di Beijing masih lagi tidak dapat diterima oleh pelabur asing di setiap industri, namun tidaklah semua pelabur tidak dapat menerima usaha liberalisasi tersebut. Contoh yang dapat dijelaskan salah seorang ahli perniagaan terkemuka, Yi Zhang, yang merupakan penasihat kumpulan OCO, mereka percaya pelaburan asing masih boleh diusahakan terhadap pasaran industri yang tertentu dengan melihat kepada langkah pentadbiran khas untuk mengakses kepada keboleh pasaran industri terhadap pelaburan asing di China. Seterusnya, impak krisis antara China dan Amerika Syarikat. Yang pertama, isu ketegangan Amerika Syarikat dan China, di mana Nikkei Asia 2023 menyatakan bahawa
Ketegangan yang berlaku antara Amerika Syarikat dan China semakin memuncak apabila situasi antara kedua-dua buah negara tersebut telah menyebabkan berlakunya kesan yang mengakibatkan implikasi terhadap rancangan pelaburan korporat antara kedua-dua belah negara. Yang kedua, contoh yang dapat dijelaskan adalah pada musim luruh tahun 2022, Dewan Amerika Syarikat di Republik Rakyat China telah menyatakan kebimbangan mereka terhadap 320 syarikat yang menjalankan perniagaan mereka di China. Dan mereka telah menghadapi risiko yang mengancam kepada kerugian terhadap perniagaan mereka di dalam pasaran China, dan ketegangan dua negara ini telah menyebabkan 66% syarikat asing yang berada di China dan juga mempunyai berkaitan dengan Amerika Syarikat telah menyatakan bahawa perniagaan mereka telah menerima kesan yang buruk. Yang ketiga, bagi Amerika Syarikat pula, kerajaan Washington telah mempromosikan idea friendshoring, di mana idea ini akan merangka kepada rantaian bekalan dengan negara-negara yang mempunyai hubungan baik dengan Amerika, dan Joe Biden selaku Presiden di Amerika Syarikat telah menyatakan yang mereka lebih tegas dan melakukan peraturan yang lebih ketat terhadap sebarang transaksi pelaburan. Seterusnya, yang keempat, dan juga perniagaan yang berkaitan dengan negara China, khususnya di dalam bidang semikonduktor dan juga terhadap bidang teknologi kecergasan buatan, dan tindakan yang telah diambil oleh Biden akan menghalang lebih banyak pembentukan pelaburan yang akan berlaku di negara China, dan ianya akan menyebabkan kerugian besar terhadap pelaburan asing di China. Yang kelima, ramai pakar yang menjangkakan bahawa sekiranya krisis ini akan berterusan berlaku, maka ianya akan menyebabkan 61% peratusan pelaburan di China akan merudum berbanding dengan negara-negara yang lain. Seterusnya, apa yang lebih membimbangkan adalah Toru Nishihama daripada Daiichi Life Research Institute berkata, dengan krisis yang berlaku terhadap dua negara gergasi ini, ianya akan menyebabkan undang-undang pelaburan akan dilaksanakan dengan menyekat perdagangan dan pelaburan peringkat antarabangsa dengan mewujudkan undang-undang anti pengintipan dengan lebih ketat. Kesimpulannya, secara keseluruhan apa yang dapat disimpulkan adalah walaupun adanya dasar pelaburan asing, ini boleh membawa kepada keberhasilan ekonomi yang berlipat ganda kepada sebuah negara, namun ianya dapat memberikan beberapa impak yang negatif terhadap ekonomi di sesebuah negara seperti China. Dan pada dasarnya pelaburan asing ini dilakukan untuk meningkatkan lagi aktiviti ekonomi yang berkembang untuk jangka masa yang panjang. Namun isu yang berlaku seperti di negara China dengan pelaburan asing ini, industri negara tersebut tidak dapat mengekalkan momentum mereka yang baik untuk mengekalkan kualiti pasaran dan juga tidak membawa kepada keuntungan kepada kedua-dua belah pihak yang telah melaksanakan pelaburan dengan persetujuan melalui perjanjian. Sekian, terima kasih.